Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dapat kita bersama pada minggu ini, minggu yang kelima, minggu terakhir sebelum kita bercuti seminggu insya-Allah. Dan kita akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya, iaitu dalam unit yang kelima juga, iaitu pelajaran 5, unit 2, hikmah berpuasa. Minggu lepas kita dah belajar tentang pengertian puasa, apakah itu sebenarnya puasa, dan Mu'allim selitkan sedikit tentang dia punya rukun-rukun puasa, apa yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan, dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan sambung tentang Allahu Akbar jatuh. Tentang hikmah berpuasa. Itu sekejap Mu'allim nak betulkan. Supaya dia macam ni. Elok-elok tidur bahasa ingat. Okey. Mu'allim punya handphone ni tersilap. Sekejap. Betulkan. Okey. Okey, hikmah berpuasa. Ada banyak hikmah-hikmah berpuasa. Sememangnya ibadat ini ibadat khusus yang banyak hikmah. Okey, sebelum kita nak mulakan, Mu'allim nak beritahu sebenarnya puasa ini adalah suatu ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana ianya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk makhluk lain. Dia kita berpuasa ni tidak ada orang kata kena mengena dengan makhluk lain. Kita berpuasa, puasalah kita kan. Dia tak akan membawa kelebihan kepada orang lain, hanya kepada diri kita sendiri, iaitu dari segi kita puasa itu sendiri. Puasa itu, ibadat itu khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu maksud Mu'allim. Baik, kita tengok hikmah berpuasa ini. Okey, yang pertama, hari ini ada 10, 11, 12, 13 orang. Boleh nak catatkan ke 11 ini, iaitu inilah senarai 11 orang. Okey, bermula dengan Aisyah Murad sampai Syifa Husna. Okey, baik. Kita sambung. Okey, hikmah berpuasa yang pertama adalah puasa dapat memelihara kesihatan. Okey, puasa dapat memelihara kesihatan. Apa yang dimaksudkan? Ini dilaksanakan bermula daripada waktu subuh sehinggalah waktu asar. Tu kena faham, waktu subuh tu mula-mula dah waktu subuh tu, azan waktu subuh tu sehinggalah nak sampai waktu maghrib, azan waktu maghrib. Maknanya bermula subuh berakhir dengan waktu asar, sehingga waktu maghrib. Itu adalah waktu berpuasa. Dan kenapakah dia boleh menjaga kesihatan? Sebenarnya kesihatan ini dijaga apabila kita merehatkan perut kita. Kita kalau kita makan banyak tanpa rehat, makan akan menyebabkan pekerjaan perut kita ini berlebihan. Dia overwork lah, dia kerja lebih masa. Sedangkan sepatutnya perut kita ini kita kena hadkan masa dia bekerja. Jangan sentiasa kita duk kunyah kunyah makanan, tetapi kena ada
masa-masa tertentu untuk kita rehat. Begitu juga dalam perut ini, kalau mengikut hadis Rasulullah SAW, sebenarnya perut ini ada 3 bahagian. Pertama untuk kita makanan, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk kita bernafas, untuk udara. Jadi kena ada had-had tertentu lah. Jangan kita pulun makan sampai penuh sendak dengan makanan, sampai penuh sendak dengan minuman, tapi kena ada juga ruangan. Begitu juga masa-masa makan ni, kena ada masa tertentu. Contohnya kalau makan siang ni, waktu pagi lah waktu yang paling banyak kena makan. Waktu tengah hari kita kena kurangkan sedikit, sedikit saja makanan. Waktu malam pun kita kena kurangkan paling sedikit. Bermakna kita makan banyak pada waktu pagi, kita makan sederhana pada waktu tengah hari, dan kita makan sedikit pada waktu malam. Okey, pasal apa? Kita nak hadkan, hadkan makanan. Tapi apabila kita berpuasa, puasa kita itu dimulakan dengan bagi sahur. Kita bersahur pada waktu sebelum subuh. Boleh bermula sahur itu pukul 12 pun boleh, tapi sebenarnya lebih elok puasa itu dimulakan pada pukul subuh lah, pukul 6 contohnya. Maksud waktu subuh pukul 6. Dan kita bersahur itu sebelum itu 10 minit sebelum waktu. Ada orang yang nak tengok muka Muklim. Okey, tengok muka Muklim. Okey. Ada orang yang bersahur pada waktu tengah malam. Sebenarnya sahur ini dikira pada waktu sebelum subuh. 10 minit itu dikira sebagai imsak. Imsak itu bermakna had masa dia lah. Boleh kita makan lagi, tetapi sebagai persediaan. Okey, kenapakah disunatkan bersahur? Kerana kalau mengikut Rasulullah, firman Allah mengatakan bersahur itu adalah barakat. Bersahur itu ada hikmahnya. Apabila kamu bersahur, makna kamu bersedia untuk melakukan puasa dengan sempurna. Kalau orang tak bersahur ni, dia akan terasa keletihan dan sebagainya. Sebab itulah kalau mengikut pakar pemakanan, waktu yang paling banyak makan ialah pada waktu pagi. Kenapa? Kerana kita nak bekerja pada waktu pagi. Kerana kita nak belajar pada waktu pagi. Pagi adalah masa untuk kita penuhkan perut kita dengan bekalan makanan untuk memberikan tenaga. Bukan masa tidur. Sebab itulah masa tidur ini kita kena kurangkan makanan. Tetapi ada yang tanya pula, kalau kita puasa, kita makan pada waktu malam, betul tak? Kita puasa, kita makan pada waktu malam. Tapi sebenarnya pada waktu malam yang kita dikatakan makan waktu malam semasa berpuasa itu adalah semasa berbuka puasa. Tetapi berbuka puasa ini tidak semestinya kita pulun sampai banyak-banyak. Pada selalunya lah, selalu kebiasaan pada bulan puasa ni, siapa yang biasalah ikut mak atau ayah dia pergi ke bazar Ramadan, maka setiap ugerai yang dia lalu tu, dia akan singgah beli satu bungkus. Bila dah lalu 10 gerai, maka 10 bungkus lah makanan yang akan dibelinya. Bawa balik, agak-agak makan habis tak habis. Makan hanya separuh saja. Separuh lagi dah tak larat nak makan. Makan terlampau banyak, terlebihan. Okey, terlebihan. Okey, bateri Muklim pun dah tinggal 20. Okey, tak apa lagi, sempat insya-Allah. Okey, boleh sambung . Okey, yang kedua, kelebihan berpuasa ini adalah berpuasa melatih diri supaya bersyukur dan bersabar. Syukur dan sabar. Apa makna bersyukur? Apa makna bersabar? Baik, kita tengok bersyukur dulu. Puasa melatih kita untuk bersyukur. Kita selalunya apabila puasa, makanan kita menjadi kurang. Apabila
apabila menjadi kurang, maka kita akan banyak merasa lapar. Apabila kita merasa lapar, maka kita akan tahu macam mana keadaannya bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menyediakan makanan yang secukupnya lah, yang cukup lah, yang orang kata memadai lah. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, mereka makan mereka tu tak banyak. Hanya sekadar cukup-cukup saja. Tambah pula zaman COVID-19 ini, pandemik ini, orang yang terputus bekalan makanan ni terlampau ramai. Kadang-kadang orang hilang pekerjaan, makanan tak cukup hingga menyebabkan dia mengalami masalah stres, tekanan perasaan sehingga menyebabkan dia membunuh diri. Bayangkanlah. Jadi kalau kita berpuasa ini, kita akan dapat merasai. Umi, tolong tengok kucing nak lari ni, nak lari keluar ni. Okay, tolong tengok Ustaz. Hai. Okey, sekejap ada gangguan sedikit. Baik. Apabila seseorang itu merasa kelaparan, maka dia akan sedar macam mana dia akan turut merasai bagaimana orang-orang miskin merasa lapar. Jadi dengan ada perasaan prihatin itu, maka akan menyebabkan dia bersyukur dengan apa nikmat yang Allah beri kepada dia. Okey, begitu juga bersyukurnya kerana apabila seseorang itu berpuasa sampai waktu berbuka, dia boleh berbuka. Apa saja yang dia nak, dia boleh berbuka. Dia mampu untuk berbuka. Tetapi bayangkanlah orang yang miskin, yang tidak mampu untuk membeli makanan, membeli atau menyediakan makanan yang secukupnya, maka sampai waktu tertentu pun dia tak boleh nak buka. Dia kadang-kadang tu sampai sehari, sampai 2 hari dia tak boleh makan. Tetapi beza dengan kita yang mampu ini, kita puasa, rasa lapar, tetapi cukup masa, kita boleh berbuka. Kita boleh berbuka dengan apa saja yang kita ada. Okay, jadi bila jadi macam tu, kita akan rasa simpati dan kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Begitu juga apabila orang yang berpenyakit yang tak boleh makan. Bayangkanlah orang yang terlantar, dia cuma boleh makan apa, orang panggil susu saja. Suntikkan susu ke dalam hidung dia, melalui hidung masuk ke dalam perut. Bayangkanlah sampai bila-bila pun selagi dia tak sembuh, dia terpaksa minum susu itu. Tapi macam kita ni, kita yang sihat ini, puasa sekejap je, 14 jam, 13 jam setengah. Kemudian sampai waktu kita boleh berbuka dengan apa saja. Jadi kalau orang yang sedar, dia akan merasa syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Kita tengok pula yang seterusnya. Bersyukur dan bersabar. Sabar ni maknanya apa? Dia seorang yang tabah. Dia tunggu walaupun orang kata perut dia berkeroncong, sakit. Bukan sakit, dia rasa lapaknya, tak terus nak duduk. Dahaganya, lapar tak apa lagi, tapi dahaga yang paling teruk. Tambah pula kena hari yang panas. Apabila hari panas, maka dia akan merasa dahaga, melatih diri supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana yang dikatakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikhlas ni adalah orang yang dia sedar, dia yakin dan dia tahu Allah melihat apa saja yang dilakukan olehnya semasa dia berpuasa. Semasa dia berpuasa itu, dia ikhlas kerana Allah Ta'ala dengan cara dia tak lakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan dia punya puasa. Contohnya, rasa lapar. Nampak di rumah katalah hari cuti bukan hari sekolah. Terasa lapar ataupun balik sekolah, tengok dalam peti ais, buka 2-3 kali, tengok ada lagi kek, ada lagi ayam goreng, ada lagi biskut dan sebagainya dalam almari. Tetapi kerana ikhlasnya berpuasa kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tak ambil. Dia sabar. Begitu juga apabila contohnya kalau di sekolah lah kan. Sekolah dia rasa dahaga, jadi dia pun minta
dekat muallim muallimah nak pergi ke tandas, tapi sebenarnya tujuan dia bukan untuk ke tandas, tetapi dia nak bukan untuk basuh muka ataupun nak buang air, tetapi dia nak ambil air. Air pipe tu. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan itu adakah diketahui oleh muallim atau muallimah? Mungkin tidak diketahui. Mungkin pelajar lain yang nampak, tetapi yang pasti dapat melihatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat apa saja yang makhluknya lakukan. Apa saja yang dilakukan oleh yang diciptanya itu, Allah melihat setiap satu, walaupun semut yang kecil sekalipun. Jadi Allah nampak. Jadi jangan tipu. Kita boleh tipu manusia, tetapi kita tidak boleh menipu Allah. Itu yang dinamakan sebagai melatih kita. Puasa ini mendidik kita supaya berbelanja dengan cermat. Jangan berbelanja lebih. Ini lebih-lebih lagi kepada para ibu bapa lah kan. Mungkin pada antum mungkin tak berapa ni sangat, tak berapa terjejas sangat, tetapi kepada mak dan ayah, kalau dalam keadaan biasa lah kan, keadaan biasa bukan pandemik ni, mungkin pada bulan puasa ini kita perlu membelanjakan, membuat perbelanjaan yang lebih cermat daripada biasa. Kalau bulan puasa kita belanja mungkin sehari RM50, bukan bulan bukan puasa kita berbelanja RM50, tetapi mungkin pada bulan puasa kita kurangkan hanya tinggal RM30. Ini latihan semasa bulan puasa supaya tidak tergoda dengan makanan-makanan. Selalunya kalau pergi ke bazar Ramadan ni dia akan menjadi tergoda. Banyak makanan-makanan, kadang-kadang tu orang yang berniaga tu hanya berniaga setahun sekali, jadi makanan dia pun tak sedap. Tetapi apabila kita tengok makanan tu, kita akan rasa tergoda, terus beli. Bawa balik sampai 5-6 bungkus. Kadang-kadang sebelah tangan 5-6 bungkus. Jadi dua belah tangan jadi 12 bungkus. Okey, itu adalah tajuk hari ini, iaitu hikmah berpuasa. Apa-apa soalan lah berkenaan dengan puasa ataupun lain-lain. Jadi persilakan. Siapa yang banyak kali nak bercakap tu boleh silakan cakap-cakap lah, tapi tanya soalan lah. Okey, siapa yang tak jelas tentang puasa? Tak ada soalan. Okey, lain-lain. Apa sajalah tentang puasa? Tak ada juga. 2 orang dah tak ada soalan. Ni lagi 19 orang macam mana? Tiada soalan. Kalau tak ada soalan, boleh nak tanya. Tiada soalan. Okey, baik. Tak ada juga. Tak ada. Tiada soalan, boleh. Okey, kalau tiada soalan, boleh nak tanya soalan pada antum lah. Okey. Soalan pada antum adalah kalau kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa, adakah kita dapat 10 kali ganda? Tak, apa siapa? Apa siapa? Pahala puasa 10 kali ganda, tapi dosa kenapakah bukan 10? Siapa kata tak? Sepatutnya kena 10 jugalah kan? Tak bukan 10 juga? Oh, 10 juga. Kalau dapat pahala 10 kali ganda semasa bulan puasa, adakah pada bulan puasa kita akan dapat dosa juga 10 kali ganda? Ada yang kata tak, ada yang kata ya. Tidak. Sebenarnya kalau bulan puasa, apabila dia melakukan perkara maksiat, maka dosa yang akan diterimanya hanyalah dosa satu tu sajalah. Tiada gandaan. Tidak seperti apa yang berlaku apabila dia melakukan pahala. Sebab Allah ini adalah Maha Kaya. Allah Maha Memberi. Allah memberi. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Memberi. Inilah memberi. Allah Maha Memberi nikmat. Nikmatnya adalah apa dia? Pahala. Allah bagi nikmat pahala ni kepada manusia
kepada orang yang berpuasa, orang Islam yang berpuasa pada bulan Ramadan 10 kali ganda. Okey, 10 kali ganda tu maknanya Allah besarnya. Buat satu dapat 10. Ha? Contoh macam antumlah pergi kedai. Pergi ke kedai ni selalunya apa dia lah banyak sangat type ni. Kalau pergi ke kedai dengan duit RM1, antum boleh beli satu bungkus apa dia? Katalah nasi lemak lah satu bungkus. Okey, satu bungkus ataupun ayam satu ketul. Tetapi tiba-tiba lah, katalah pergi kedai, pergi ke kantin lah. Pergi ke kantin, bawa RM1, beli ayam seketul, tiba-tiba makcik kantin tu bagi 10 ketul. RM1 saja tapi dapat sampai 10 ketul. Antum rasa macam mana? Sangat-sangat seronok. Begitulah juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bagi, dia bagi sampai 10 kali ganda pahala. Bukan satu. Sebab Allah Maha memberi. Memberi pahala. Sebab apa? Hak Allah untuk memberikan pahala. Bukan pada makhluk. Memberi pahala ni adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Maha Kaya. Okey. Kenapa pula tidak mendapat 10 kali ganda dosa? Sebab Allah Maha mengasihani. Allah kesihan, Allah Maha menyayangi. Allah Maha sayang dan Allah Maha kasihan kepada hamba-Nya. Jadi sebab itulah kalau buat kejahatan ataupun maksiat, Allah tak balas dengan 10 kali ganda dosa. Allah cuma balas dengan satu saja dosa. Itu menunjukkan betapa penyayangnya, betapa mengasihaninya, betapa pemurahnya, betapa pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kita ini Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Mengasihani, Maha Pemurah. Tak bagilah sampai 10 kali ganda pahala. Okey, kita hanya dapat satu dosa. Tapi itu pun kita kena insaf. Kalau Allah dah sampai macam tu sekali, maka janganlah sekali-kali kita melakukan dosa. Lebih-lebih lagi pada bulan puasa. Ya, aiskrim? Apa dia tanya persoalan tu? Aiskrim sudah datang. Okey, baik. Okey, masa ada 2 minit lagi. Satu lagi soalan. Okey. Satu lagi soalan ialah apabila kita tidur sepanjang hari, adakah kita mendapat dosa ataupun pahala? Kalau kita tidur sepanjang hari, adakah kita mendapat pahala ataupun dosa? Dapat pahala tidur sepanjang hari? Tak. Dapat apa? Pahala ada, dosa pun ada. Okey, sebenarnya bukan macam tu. Kalau kita tidur sepanjang hari, kita tidak akan dapat apa-apa pun. Kita akan cuma dapat, orang kata, makruh. Sebab apa? Bulan puasa ni, orang lain sedang sibuk mengumpulkan pahala. Orang lain sedang sibuk melakukan kerja-kerja yang baik, kerja-kerja sunat. Tapi kita tidur sepanjang hari, maka rugilah kita. Kita tak dapat apa. Dosa pun pada muklim, pada pendapat muklim, dosa tu tidak. Dia tidak berdosa kalau dia tidur sepanjang hari. Hanya dia makruh. Dan ada yang kata kalau kita tidur, kita dapat pahala. Ya, sebenarnya memang betul. Kita tidur itu dapat pahala. Tetapi tidur yang hanya untuk merehatkan badan kita. Contohnya kita ni tak puasa. Kita rasa letih. Maka kita tidur sebentar. Itu dibenarkan. Itu mungkin boleh mendatangkan pahala sebab kita nak merehatkan badan kita. Okey, bagaimana pula dengan orang yang sentiasa mandi main air? Bulan puasa ni terlampau panas, dia pun mandi banyak kali. Adakah dia mendapat dosa atau pahala? Dapat dosa sebab apa? Dia membazir. Pembaziran itu adalah dosa.
Pembaziran itu adalah pekerjaan syaitan. Okey. Okey, baik. Masa pun dah pukul 11. Itu mungkin bersedia untuk kelas yang seterusnya pukul 12. Hari ini seperti biasa, Mak Lin kata tiada latihan. Kalau ada latihan pun mungkin di hujung lah kot tu. Ada 2 muka surat lagi sebab kita ni dah laju dah ni. Ni semua ni muka surat sampai muka surat 60 ni semua adalah tiada latihan hari ini. Dan kalau nak ikut satu lagi pun, mana dia? Boleh nak tengok buku satu lagi pun ada sebenarnya latihan, tapi Mak Lin akan bagikan pada hari lain lah latihan ni. Okey, sebenarnya latihan yang ada pada Muallim ni, kalau ikut tajuk puasa ni, memang ada latihan dia. Tak buat apalah ni. Ni latihan-latihan dia ni. Sebenarnya ini adalah latihan-latihan untuk tajuk puasa, tapi Muallim akan bagi kemudian. Bagi kemudian. Jadi tiada latihan untuk hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.